Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan perkara asas bagi tajuk tanakud, iaitu syurut at-tanakud. Dan sebagaimana yang kita pelajari, syurut tanakud ni dia ada 8. Jadi saya akan sentuh 4 daripada syurut tanakud yang ada, iaitu ittihad fil maudu, ittihad fil mahmul, ittihad fil makan dan juga ittihad fil zaman. Okey, ini adalah contoh yang paling mudah. Okay, contoh kodiah asal dia ialah Muhammadun hadirun ilal masjid al-yaum. Okay, kodiah ini belum ditanakudkan. So sebelum kita nak tanakudkan dia, kita kena kenal pasti nauk dia. Okay, jadi nauk dia kat sini adalah syahsiah mujabah. Okay, kenapa dia syahsiah mujabah? Okay, kerana Muhammadun ni adalah kata nama khas. Okay, dan dia jadi mujabah sebab tidak ada adat salbi dalam ayat ni. Okay, jadi kita akan jadikan dia tanakud dengan mengubah dia punya nauk dia lah. Okey, jadi pada syahsiah mujabah dia akan jadi syahsiah salibah. Okey, kenapa salibah? Sebab dekat sini ayat dia adalah mujabah. Jadi bila kita nak tanakudkan nanti, kita akan pastikan ayat kita tu adalah dalam bentuk salibah. Okey, jadi yang dikatakan syurut at-tanakud kat sini, kita mengekalkan semua perkara yang ada dalam kodiah yang asal ni. Okey, yang berubah hanya dari sudut hukum dia sahaja. Jadi ayat ni akan menjadi Muhammadun. Okey, kita masukkan salibah kat situ, adat salbi, laisa bihadirin ilal masjid al-yaum. Okey, semua perkara yang dekat atas ni tadi kita kekalkan. Okey, saya akan buktikan. Contohnya yang pertama Muhammadun. Okey, ini bermaksud dia adalah ittihad fil maudu. Kemudian perkataan hadirun kat sini kita kekalkan. Cuma kita tambah salibah kat sini sebab kita nak menjadikan tanakud di situ. Okey, jadi hadirun ni menunjukkan ittihad fil mahmul. Ilal masjid kita kekalkan untuk menunjukkan ittihad fil makan, dan al-yaum pula untuk menunjukkan ittihad fi zaman. Jadi ini adalah asas untuk pembinaan sesuatu tanakud yang memenuhi syarat dia. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana yang dikatakan ahkam at-tanakud bagi kodiah yang musawarah ataupun kita panggil kodiah yang ada sur. Okey, kodiah yang ada sur ni dia terbagi kepada 4, iaitu kuliah mujabah. Okey, yang atas ni kuliah mujabah, kemudian kuliah salibah, juz'iyah mujabah dan juga juz'iyah salibah. Okey, sebenarnya kenapa saya buat kotak 4 segi sama ni? Okey, kotak ni dinamakan sebagai murabba' Aristo. Okey, dia punya formula ni sebenarnya diperkenalkan oleh Aristo dan kaedah ni dipanggil sebagai murabba' Aristo. Jadi untuk tanakud bagi kodiah yang ada sur yang 4 ni, kaedah dia kita panggil teknik silang. So apa maksud teknik silang tu? Okey, antum tengok saya lukis satu garisan di dalam kotak dan satu garisan lagi di ada 2 garisan lah di dalam kotak ni. Okey, kita tengok Okey, so ada garisan yang melintang daripada bucu kuliah mujabah menuju kepada juz'iyah salibah, kemudian daripada bucu kuliah salibah menuju kepada bucu juz'iyah mujabah, dan kita tandakan anak panah di setiap penjuru tersebut. Okey, jadi apa fungsi anak panah ni? Okey, anak panah ni lah yang menunjukkan, yang menyokong tentang teknik silang tadi. Okey, saya buktikan. Okey, dalam tanakud, untuk kaedah tanakud yang kodiahnya adalah musawarah yang ada sur, contohnya kuliah mujabah, dia takkan menjadi diri dia sendiri. Bila kuliah mujabah setelah ditanakudkan, dia akan menjadi juz'iyah salibah. Okey, kenapa saya kata silang tu? Sebab kuliah akan bertukar menjadi juz'iyah, manakala mujabah akan bertukar menjadi salibah. Begitulah sebaliknya. Itu sebab dia ada anak panah atas dan bawah.
Begitu juga kalau dia adalah kuliah salibah. Kuliah salibah, setelah ditanakukkan, kuliah dia tidak akan kekal sebagai kuliah, tapi dia akan bertukar menjadi juz'iyah, manakala salibah akan bertukar menjadi mujabah. Begitulah sebaliknya. Jadi kat sini kita panggil dia sebagai teknik silang. Dan tidak ada anak panah daripada kuliah mujabah kepada juz'iyah mujabah. Kan? Sebab bila kuliah mujabah menjadi juz'iyah mujabah, dia tak jadi tanakut, dia ada nama lain. Okey. Jadi saya kongsikan ini sebahagian daripada teknik murabba Aristo. Sebenarnya dia ada 4 kat sini, tapi untuk tanakut kita ambil dia di dalam kotak. So silang yang ada dalam kotak ni hanya dikhususkan untuk at-tanakut sahaja. Okey, kita akan berpindah kepada qadiyah yang ghairu musawwarah. Okey, apa maksud qadiyah ghairu musawwarah? Iaitu qadiyah yang tidak didahului dengan sur ataupun yang tidak ada sur. Okey, kalau tadi kita bincangkan murabba Aristo tu dia berkaitan dengan qadiyah yang ada sur. So kali ni dia tidak dikaitkan dengan murabba Aristo lah, sebab dia tidak ada sur. Okey, jadi qadiyah yang tidak ada sur ni kita bahagikan kepada dua, iaitu syahsiah dan juga mumalah. Okey, saya akan tunjukkan bagaimanakah tanakut bagi qadiyah yang berbentuk syahsiah dan juga mumalah. Okey, bagi qadiyah yang syahsiah, syahsiah mujabah contohnya, okey, bila ditanakutkan dia akan jadi syahsiah salibah. Okey, kenapa salibah? Okey, sebab bila kat sini dah mula dengan mujabah, setelah ditanakutkan dia akan jadi syahsiah salibah. Okey. Okey, dan saya buat anak panah ke depan dan ke belakang ni untuk menunjukkan bahawa dia begitulah sebaliknya. Maknanya kalau syahsiah mujabah menjadi syahsiah salibah, jadi syahsiah salibah akan menjadi syahsiah mujabah. Okey, dan formula ini diguna pakai juga untuk muhmalah mujabah. Jadi muhmalah mujabah dia akan kekal muhmalah. Cuma kalau dia muhmalah mujabah dia akan jadi muhmalah salibah, dan begitulah sebaliknya. Okey, cuma dekat muhmalah ni dia ada special case sikit. Okey, kenapa dia special? Sebab selain daripada hukum muhmalah mujabah menjadi muhmalah salibah dan sebaliknya, dia juga ada jawapan yang lain. Okey, maksudnya dekat sini sebahagian ulama mantik menerima bahawa muhmalah ni dia boleh jadi dua jawapan. Maksudnya muhmalah mujabah tak semestinya dia boleh jadi muhmalah salibah setelah ditanakutkan. Dia juga boleh ditanakutkan kepada kuliah salibah. Okey. Jadi kat sini kita nampak perubahan dia daripada muhmalah dia menjadi kuliah. Okey, kerana mengikut ulama mantik, muhmalah ni dia hukum dia adalah fi quwatil juz'iyah. Dia meminjam kepada hukum juz'iyah ataupun dia sama seperti hukum juz'iyah. Jadi bila sama dengan hukum juz'iyah, jadi seolah-olahnya macam dia adalah juz'iyah mujabah. Dan sebagaimana yang kita maklum, juz'iyah mujabah dia akan jadi kuliah salibah. Okey, jadi dia hanya meminjam saja, bukannya dia mengubah dirinya menjadi juz'iyah mujabah. Okey, jadi kat sini muhmalah mujabah kita boleh jadikan dia tanakut dia sebagai muhmalah salibah pun boleh, kuliah salibah pun boleh. Okey, kedua-duanya adalah betul. Okey, begitu juga kalau situasinya dia adalah muhmalah salibah, maka dia akan berubah menjadi kuliah mujabah. Okey, muhmalah akan menjadi kuliah mujabah. Okey, ni pun betul. Maksudnya kalau dia Messi menjadi Mehmi pun boleh, Messi menjadi Kimi pun boleh. Okey, jadi ini special hanya untuk muhmalah saja. Okey, tetapi daripada kuliah, contoh kalau kuliah salibah, dia tidak akan menjadi muhmalah mujabah. Hanya muhmalah saja yang boleh bertukar kepada kuliah salibah ataupun kuliah mujabah. Okey, sekarang kita tengok satu contoh untuk ahkam at-tanakut ataupun formula tanakut. Jadi contoh yang saya bawakan di sini adalah contoh dalam bentuk kuliah mujabah. Okey, dalam bentuk kuliah mujabah. Jadi daripada kuliah mujabah ni kita tengok nanti dia akan jadi apa. Okey, ingat teknik murabba Aristo tadi, teknik silang, kaf akan menjadi jim dan mim akan menjadi sin. Okey, so dia tanakut dia ialah dia akan jadi GC. Okey,
So setiap kali bila kita nak buat tanakut, kita kena buat yang ini dulu. Jangan kita terus jawab tanakut dia apa, sebab dibimbangi, takut jawapan kita tu tak selari dengan formula dia. Okey, dan bila kita nak jawab tanakut, kita kena mulakan dengan perkataan nakiduha. Okey, so perkataan nakiduha ni mesti ada di dalam jawapan tanakut. Jadi jawapan dia, bila nak buat jawapan, kita tengok yang kat sini lah. Kita tengok kat sini, dia akan jadi juz'iyah salibah. So kat sini kemahiran dia ialah kita menghafal sur. Jadi apakah sur untuk juz'iyah salibah? Okey, dia banyak. Dia boleh jadi laisa kullu boleh, laisa ba'du boleh. Kan? So kat situ kemahiran dia adalah menghafal sur. Jadi bila sur tu banyak, kita boleh pilih lah mana-mana yang kita nak masukkan. Okey, laisa ba'du, lepas tu kita ambil je ayat asal tu, turunkan kat bawah. Okey, laisa ba'du at-talamis binajihin. Kan? Okey, jadi kat sini formula dia ialah bila kuliah mujabah akan jadi juz'iyah salibah. Kemudian mesti ada perkataan nakiduha untuk menunjukkan tanakut. Sebab apa kena ada perkataan nakiduha ni? Nanti kita akan belajar pula selepas ni tajuk akas, tajuk kias. Jadi akan ada formula yang hampir sama. Jadi penting kita menulis perkataan nakiduha ni untuk merujuk kepada tajuk. Okey, jadi tanakut dia ialah laisa kullu ataupun laisa ba'du talamis binajihin. Okey, jadi kat sini dia punya kekuatan dia ialah, satu, kena pastikan daripada mujabah akan menjadi salibah. Yang kedua, kita kena kenal pasti sur yang diguna pakai adalah sur yang betul. Okey. Baik, untuk ahkam tanakut yang seterusnya, formula tanakut yang seterusnya, saya nak tunjukkan contoh qadiyah syartiyah. Okey, maknanya kita kena faham tanakut ni dia bukan berlaku dalam qadiyah hamlah saja, dia juga meliputi qadiyah syartiyah. Okey, qadiyah syartiyah yang dimaksudkan adalah qadiyah syartiyah muttasilah. Okey, saya bagi satu contoh kat sini. Laisa in ji'tani al-an akramtuka. Okey, saya dah labelkan kat bawah tu. Dia adalah makhsusah salibah. Okey, kenapa dia makhsusah? Bukan syahsiah. Okey, kalau dalam qadiyah syartiyah kita tak panggil syahsiah, kita panggil dia makhsusah. Okey, makhsusah salibah. Okey, kenapa dia jadi salibah? Okey, kat sini ada laisa. Okey, dan kenapa dia jadi makhsusah? Sebab dia terikat dengan masa. Okey, jadi maka jadilah dia sebagai makhsusah salibah. Dan kita tahu kalau dia makhsusah, dia sama macam muhmalah, yang mana bila ditanakutkan dia akan menjadi dia kekal sebagai makhsusah dan dia hanya berubah dari sudut hukum saja, iaitu salibah akan jadi mujabah. Jadi bagaimana jawapan dia? Okey, jawapan dia kita buang saja laisa. So jadilah jawapan dia in ji'tani al-an akramtuka. Okey, tengok kita hanya buang salibah dia saja sebab kita nak menjadikan dia mahsusah mujabah, dan pastikan al-annya kekal di sini. Okey, so ini adalah contoh untuk syartiyah mahsusah daripada salibah yang bertukar menjadi mahsusah mujabah. Okey, saya nak tunjukkan contoh yang terakhir bagi qadiyah syartiyah. Kali ini saya memilih contoh laisal batata in ji'tani akramtuka. Okey, tidak berlaku sama sekali apabila kamu datang kepadaku, aku akan muliakan kamu. Okey, jadi untuk bahagian ni kita tahu dia adalah musawwarah. Sebab dia dimulai dengan sur. Sur dia adalah laisal batata, dan laisal batata ni adalah dalam kategori kuliah salibah. So bila kuliah salibah, bila dia adalah musawwarah, kita kena guna teknik silang. Kuliah salibah dia akan menjadi juz'iyah mujabah. Okey, sebab dia akan berlawanan semuanya. Jadi kita akan teruslah buat dia punya tanakut dia. So bila kita dah nampak sini juz'iyah mujabah, kita boleh terus jawab kat sini dalam bentuk juz'iyah mujabah. Tapi kena ingat bahawa yang kita jawab ni adalah qadiyah syartiyah. Jadi make sure sur yang digunakan adalah sur daripada qadiyah syartiyah. Sebab kadang-kadang kita tengok dia punya jawapan dia adalah juz'iyah mujabah, kita pun terus letak ba'du. Okey, sedangkan ba'du tu adalah sur untuk qadiyah
hamdiah. Jadi sur untuk qadiyah syartiyah bagi juziah mujabah dia mesti dimulai dengan qad yakun. Qad yakun ni maksudnya kadang-kadang berlaku. Okey, qad yakun. Lepas tu kita kekalkanlah yang lain tu. In jitani akramtuka. Okey, jadi kat sini dia ada sur jimi kat sini, dan yang belakang tu kita kekalkan sahaja. Okey, jadi nakiduha dia ialah qad yakun in jitani akramtuka, iaitu juziah mujabah. Okey, jadi kena hati-hati dengan penggunaan sur yang sesuai ketika kita menjawab soalan tanakut.